Orang awam Palestin terus jadi sasaran utama tentera Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Budi Ishtawa Hanafi dalam Dunia 10. Negara haram Israel terus bertindak kejam di Gaza. Terbaru, tentera rejim Zionis mengebom sebuah sekolah yang menjadi tempat berlindung penduduk Palestin pada hari ini. Menurut laporan media tempatan, serangan udara Israel menyasarkan sebuah sekolah di kawasan Al-Fallujah di kamp pelarian Jabalia. Serangan itu menyebabkan ramai penduduk Palestin terbunuh, kebanyakannya kanak-kanak dan wanita. Dalam serangan itu, tentera penceroboh mengebom 9 rumah di Bandar Beth Lahia di utara semenanjung Gaza, menyebabkan banyak kematian. Ketika ini, pihak berkuasa kesihatan masih belum mengumumkan angka penduduk yang terkorban dalam serangan udara Israel itu. Pembunuhan orang awam di Gaza adalah yang terburuk pernah berlaku sejak 2017. Perkara tersebut diakui Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres. Jelas beliau, perang di Gaza telah menyaksikan ribuan kanak-kanak maut berbanding ratusan dalam konflik di Yaman dan Syria. Situasi itu sekaligus mengatasi semua laporan yang dikeluarkan sepanjang tempoh perkhidmatannya sejak 2017. Menurut beliau, sehingga kini angka korban akibat kekejaman rejim Zionis sudah mencapai 13,300 orang. Daripada jumlah itu, 9,000 mangsa adalah kanak-kanak dan wanita, manakala lebih 30,000 lagi cedera. Dalam pada itu, Kementerian Luar Qatar menggesa pembentukan jawatan kuasa antarabangsa untuk menyiasat jenayah yang dilakukan negara haram Israel terhadap orang awam di semenanjung Gaza. Gesaan itu dibuat menerusi satu kenyataan yang turut mengutuk pengeboman Israel ke atas hospital Indonesia di utara Gaza hingga menyebabkan beberapa rakyat Palestin maut dan cedera. Media tempatan melaporkan Kementerian Luar itu menyifatkan tindakan menyerang hospital, sekolah dan kediaman jelas melanggar Undang-Undang Antarabangsa dan Konvensyen Geneva. Terdahulu pada Isnin, Kementerian Kesihatan yang berpangkalan di Gaza memaklumkan bahawa 12 rakyat Palestin terbunuh, manakala berpuluh-puluh lagi cedera akibat serangan udara rejim Zionis ke atas hospital Indonesia. Susulan tindakan kejam rejim Zionis mengebom hospital Indonesia di utara Gaza, Palestin, Kementerian Luar Indonesia memaklumkan telah terputus hubungan dengan 3 rakyatnya. Menterinya Retno Marsudi memberitahu telah menghubungi Agensi Bantuan dan Kerjaya Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin UNRWA di Gaza untuk mengetahui keadaan di hospital berkenaan. Maklum balas menyatakan UNRWA tidak dapat berhubung dengan sesiapa di hospital itu pada masa ini. Beliau juga cuba menghubungi Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Palang Merah Antarabangsa namun tidak mendapat jawapan. Ketiga-tiga individu itu merupakan sukarelawan dari Mercy Indonesia memilih untuk tidak dipindahkan dan kekal di hospital. Serangan terbaru ini jelas melanggar Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa sambil menekankan bahawa semua negara, terutama yang mempunyai hubungan rapat dengan Israel, mesti menggunakan pengaruh mereka untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Kenyataan Kementerian Kesihatan melaporkan bahawa serangan Israel ke atas hospital Indonesia membunuh sekurang-kurangnya 12 orang dan mencederakan ramai penduduk. Masih melibatkan isu di Gaza, faktor keselamatan dan logistik menjadi kekangan kepada Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk mencari penyelesaian bagi pengosongan Hospital Al-Shifa. Menurut Pengarah Kecemasan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Rick Brennan, bulan Sabit Merah Palestin kini berdepan kekurangan bekalan api untuk memindahkan pesakit. Ketika ini, Mesir terbuka memberi bantuan ambulans ke Gaza selagi diberi jaminan keselamatan.
Menurut laporan WHO, masih terdapat 600 pesakit termasuk 27 yang kritikal di Hospital Al-Shifa. Antara yang diberi keutamaan dalam pemindahan termasuk pesakit kritikal dan 36 bayi baru lahir yang kehilangan akses kepada inkubator. Proses pemindahan pesakit menjadi sukar akibat masalah komunikasi dengan hospital yang sering terputus. Sementara itu, penularan wabak sangat berisiko di Gaza akibat krisis kesihatan awam yang semakin meningkat. Kebimbangan itu disuarakan Pengarah Tindak Balas Kecemasan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Mike Ryan. Jelas beliau, peningkatan bilangan perpindahan penduduk, suhu sejuk dan kekurangan bekalan makanan turut mencetuskan kebimbangan. Situasi itu turut berupaya menyebabkan ramai kanak-kanak kekal dalam bahaya selain mampu meningkatkan jumlah jangkitan pneumonia dalam kalangan kanak-kanak. Bukan itu sahaja, jumlah pelarian yang meningkat di pusat dan sekolah UNRWA turut mendedahkan lagi kepada risiko wabak. Dalam pada itu, Badan Amal Bantuan Perubatan untuk Palestin mendedahkan konflik Israel-Palestin mengakibatkan lebih 1 juta kanak-kanak di Gaza berdepan krisis kebuluran. Situasi itu berlaku selepas bekalan makanan kehabisan akibat wilayah ini telah dikepung Zionis lebih 6 minggu. Serentak itu, kumpulan bantuan terus mendesak gencatan senjata segera dikuatkuasakan bagi menamatkan konflik ini. Sejak konflik Israel-Palestin, golongan wanita hamil menghadapi masalah penjagaan kesihatan yang teruk. Golongan tersebut terpaksa berdepan tekanan psikologi serta masalah kebersihan setempat. Senario itu mengakibatkan berlakunya peningkatan kelahiran pramatang, keguguran serta kematian bayi ketika dilahirkan. Kekurangan bahan api di Hospital Nasir Han Yunis menyaksikan kemudahan untuk wanita hamil sangat terhad berikutan kekurangan kaki tangan dan kesesakan. Dalam masa sama, hospital turut mencatu bahan api untuk mengekalkan bekalan elektrik ke unit rawatan rapi dan wad bersalin. Perkhidmatan di hospital ini sangat terjejas teruk sejak konflik berlaku. Banjir di Kenya. Ketika ini sekurang-kurangnya 61 orang terbunuh, manakala beribu-ribu lagi hilang tempat tinggal akibat banjir besar yang disebabkan oleh hujan lebat di seluruh negara itu. Situasi itu berlaku ketika negara Afrika Timur berkenaan mengalami peningkatan intensiti dalam risiko iklim. Menurut penyelaras Palang Merah Kenya, Muhammad Abdi Kadir, keadaan ketika ini semakin buruk dengan hujan dijangka berterusan. Generally, the situation in the region is dire and there is an urgent need for humanitarian support because there are displacement, there are areas which are cut off, and this is a rain that has rained all over the region, not a specific place. Dalam pada itu, Jabatan Meteorologi Negara itu meramalkan hujan akan berterusan sehingga Januari. Hujan lebat juga menyebabkan tanah runtuh di beberapa kawasan, manakala penduduk yang hilang tempat tinggal mencari perlindungan di kawasan yang lebih tinggi. Ketika ini, kerajaan Kenya mendedahkan sebanyak 33 daripada 47 daerah di negara itu terjejas akibat banjir. Insiden serangan senjata api di Amerika Syarikat, seorang maut dan 3 lagi cedera dalam kes tembakan di Pasaraya Walmart di Ohio. Pihak polis memaklumkan telah menerima panggilan kecemasan berhubung kes berkenaan dan setakat ini tiada lagi ancaman kepada orang ramai. Media tempatan melaporkan saksi menggambarkan penembak itu sebagai lelaki kulit putih yang tinggi dan muda serta membawa beg tentera. Mangsa yang cedera telah dihantar ke pusat perubatan Swan untuk mendapatkan rawatan. Ketika ini, pihak polis masih menyiasat motif kejadian.
Di India, misi mencari dan menyelamat 41 pekerja binaan yang terperangkap dalam terowong jalan raya runtuh di utara negara itu diteruskan. Media tempatan melaporkan pasukan penyelamat menggerudi laluan baharu selepas usaha pada Jumaat terhalang akibat mesin gerudi rosak. Lebih banyak peralatan kini dibawa ke lokasi untuk membantu kerja menyelamat. Makanan, ubat-ubatan dan oksigen turut disalurkan kepada pekerja melalui paip. Pekerja berkenaan terperangkap dalam terowong sedalam lebih 200 meter sejak 12 November lepas apabila sebahagian daripada binaan sepanjang 4.5 km itu runtuh. Terowong Silky Yara merupakan sebahagian projek pembinaan lebuh raya bagi memendekkan jarak perjalanan antara tapak ziarah Hindu di negeri Uttarakhand. Ketika ini, kerajaan India berhadapan kritikan kerana tidak mendapatkan bantuan asing untuk menyelamatkan pekerja. Aksi kelayakan Euro 2024, maruah skuad England hampir tercalar sebelum bangkit mengikat Macedonia Utara dalam pertemuan kumpulan C di Skopje. Skuad kendalian Gareth Southgate ketinggalan di penghujung babak pertama menerusi jaringan Enis Bardi. Namun England terselamat apabila gol sendiri Yani Atanasov pada babak kedua memastikan mereka mengutip satu mata. Keputusan itu mencukupi buat England untuk muncul juara kumpulan C dengan 6 kemenangan dan 2 seri. Mereka yang menyertai Jerman, Portugal, Perancis, Spanyol dan Belgium dalam balang pertama ketika undian pusingan akhir nanti. Pada aksi pertama Jun lalu, England membelasah Macedonia Utara 7-0 di Old Trafford. Sementara itu, juara bertahan Itali mengesahkan tempat mereka ke Euro 2024 biarpun sekadar seri tanpa jaringan menentang Ukraine. Keputusan itu meletakkan skuad Azuri di kedudukan kedua di belakang England. Perlawanan tersebut dipindahkan ke Bay Arena, Jerman disebabkan perang berpanjangan di antara Ukraine dan Rusia di tanah air mereka. Aksi kedua-dua pasukan berlangsung seimbang namun masing-masing gagal menembusi gawang lawan. Ukraine yang menghuni tangga ketiga kumpulan C perlu kepusingan play-off Mac depan dalam misi lolos ke pusingan akhir. 6 jersey yang dipakai bintang Argentina Lionel Messi ketika Piala Dunia 2022 di Qatar antara koleksi yang akan dilelong. Menurut pengendali acara lelongan Sotheby di New York, nilainya dijangkakan akan memecahkan rekod jualan melebihi 8 juta pound. Tambahnya, sebahagian hasil lelongan akan disumbangkan ke Badan Kebajikan. Jersey-jersey berkenaan adalah yang dipakai Messi ketika babak pertama final menentang Perancis, separuh akhir menentang Croatia, suku akhir bertemu Belanda dan pusingan 16 terakhir menentang Australia. Baik, Dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Budi Sytawan Hanafi, Malaysia Madani, Tingkat Perpaduan Pengharapan. Assalamualaikum dan selamat malam.